Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Okay, terima kasih kerana masuk sesi yang kedua ni. Bagi yang masuk sesi first, mesti dah kenal kan dengan Kak Fatin kan. Tapi Kak Fatin nak kenalkan diri jugalah bagi yang baru masuk sesi kedua ni. Okay, saya Kak Fatin dari Pitin Studio. Okay, sebelum kita mula, hai. Hai, siapa ni? Joe Biden. Hai, dah kenal? Okay, yang mana sesi satu dah kenal lah. Yang sesi dua yang Matt Kak serahkan dekat Cikgu Farid lah untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. So, apa khabar semua? Cikgu harapkan kamu dalam keadaan yang sihat walafiat. Ya. Dalam keadaan yang masih bermotivasi, masih bersemangat untuk menuju fasa-fasa yang terakhir sebelum SPM 2020 plus. Okay. So guys, cikgu memang sangat seronok kerana dapat bertemu dengan kamu semua walaupun secara online. Okay, yang mana masih belum kenal cikgu lagi, cikgu adalah Cikgu Farid daripada tim Pitin Studio. Okay. Baik, cikgu punya kepakaran adalah dalam matematik dan juga matematik tambahan ya, Maths dan juga AdMath. InsyaAllah, kalau pengalaman tu dalam 12 tahun insyaAllah cikgu dah mengajar. Jadi dari segi bagaimana cikgu nak bantu pelajar ni menuju SPM 2020 plus, inilah salah satu daripada strategi bengkel. Sebenarnya bukan bengkel lah, ini lebih kurang macam sembang santai guys. Kalau ikut cadangan cikgu minta tim Pitin Studio untuk sediakan kopi. Boleh minum kopi. Sebab apa cikgu namakan sebagai kita punya sesi sembang santai minum kopi. Lebih kurang macam tu. Baik, apa yang kita nak bincangkan pada hari ini guys? Hari ini kita nak bincangkan, bukan kita nak belajar guys ya. Kamu tengah duduk berada di rumah masing-masing ya. Kita nak buat sesuatu yang kita nak bincang tentang strategi lah. Apa plan yang kamu berbaki lebih kurang dalam 7 minggu ya. Kita nak masuk kepada kita punya SPM pada 22 Februari. Okay. So guys, kamu dah ready tak tu untuk SPM 2020 plus ni? Okay. Dah ready tak? Okey, dia ni terima kasih 48 hari. Okey. 7 minggu lah lebih kurang, betul ya. Okey, ramai lagi yang tak, ada yang dah, ada yang belum lagi. InsyaAllah ready. Okey, Izan, cikgu nampak nama kamu tadi. Belum. Okey. So macam ramai yang belum bersedia lagi. Okey, macam ni. Okey. Sekarang ni kita fikirkan sesuatu tau. Okey. Kalau kita fikirkan SPM 2020 yang ikut jadual yang pertama dulu dah selesai dah. Sekarang ni lah masa untuk kamu berehat, masa untuk kamu pergi ambil lesen, mungkin ada yang nak bekerja, ada mungkin dah plan macam-macam plan. Tetapi disebabkan oleh pandemik ini, SPM 2020 plus dah dianjakkan sikit, dijadualkan semula. Sekarang ini penjadualan kali kedua, iaitu pada 22 Februari akan bermula. Jadi apakah persediaan kamu untuk menghadapi SPM 2020 plus? Okey, Maths je belum cikgu. Okey, yang mana Maths yang belum lagi? Cikgu yakin mungkin Maths itu adalah subjek yang kamu rasa kamu boleh capture. Maksudnya kamu dapat revise dengan keadaan yang pantas. Okey, jadi dalam persediaan kita nak menghadapi SPM 2020 plus ini, apakah kita punya perancangan? Apakah kita punya peranan kita? Apakah plan yang selanjutnya kita nak hadapi pada kita punya 2020 plus, iaitu pada kita punya 22 Februari. Okey. Dengan nasihat Joe Biden ni. Okey, Joe Biden, Presiden Amerika pun live bersama dengan kita, siap boleh cakap bahasa Melayu lagi. Okey, kita tak nak panjangkan cerita, kita nak cerita tentang SPM 2020 plus. Okey, sesi ini adalah sesi matematik guys ya. AdMath dah selesai tadi. Siapa yang join AdMath tadi? Sebab asyik ada orang DM dengan kita, dia kata, alhamdulillah cikgu, saya rasa macam terinspirasi, saya kata. Saya rasa macam nak buka buku AdMath, saya nak belajar hari ni juga. Tapi cikgu kata jangan dulu, hari ni enjoy, reward diri kamu dulu. Hari ni aku target, hari ni sampai ke malam aku nak relax santai-santai je. Esok baru sesi permulaan untuk teruskan kepada kita punya SPM 2020 plus. Okey. So tanpa melengahkan masa lagi guys, mari kita lihat. Okey, insya-Allah AdMath A+, Maths pun A+ ya. Okey, kita tengok kepada skrin laptop kita dekat sini. Okey, ini adalah kita punya poster lah ya, disediakan oleh tim
design kita lah, ya, tim kreatif kita. Kreatif dia orang ni. Cikgu pun tak sangka poster boleh keluar sampai tahap macam ni. Yang muka tak berapa nak macho, yang manis, yang hitam manis tu, itulah Cikgu Farid. Okey. Baik, strategi untuk skor paper matematik SPM, ya. Okey, so sesi kita, okey, siapa yang belum join Telegram boleh join Telegram, ya, PT Studio. Safiah dah mula ya Allah tu nak sediakan baldi, ya, tu nak muntah lah tu kan. Okey, so kita pergi kepada slide yang seterusnya. Ini adalah sebenarnya adalah program yang kita dah buat pada bulan Disember tau guys. Program ini adalah program yang mana untuk kita bantu pelajar-pelajar. Yang ini adalah yang terkini. Yang ini adalah sesi AdMat tadi. Yang ini AdMat tadi. Ini sesi yang live ni tadi. AdMat. Itulah, siapalah screenshot muka cikgu tahap macam tu kan. Kalau cikgu boleh zoom kan sekali kan. Kamu boleh nampak tak apa dalam tekak cikgu? Sorry lah. Ada yang nak termuntah tu. Sorry. Okey, ini sesi AdMat. Okey, inilah alhamdulillah lah tadi kita dapat sesi lah, kita share kepada student-student kita macam mana strategi untuk menuju kepada AdMat kita. Okey, kemudian kita pergi yang ini adalah sesi ini baru sesi yang AdMat pada AdMat matematik lah. Kita habis 58 kelas pada bulan Disember. Ulang kaji semua buat form 4, form 5, form 2, 3 semua, ya. Cikgu tak ada lagi dah kelas ni untuk SPM 2020 plus, ya. Dah habis dah program ni pada bulan Disember. Okey, alhamdulillah dekat 40 ke 50 orang pelajar yang join. Okey, yang ni adalah cikgu-cikgu. Kita ada cikgu-cikgu juga daripada PT Studio, ya. Selain daripada cikgu matematik dengan AdMaths, ada lagi cikgu-cikgu untuk sains, biologi, English dan sebagainya. Banyak subjek lah, sejarah, BM sebagainya. Ini sepatutnya video tapi cikgu tak dapat nak play. Ini sesi semalam lah, kelas terakhir lah. Ni cikgu screenshot kan muka dia orang, nampak tu. Kalau ada lah ahli ni, nampak ni. Seorang yang budak yang comel kat sini, Alip Hekal, nampak? Buat love tu. Oh, comelnya dia. Okey, so guys, yang ni yang sesi yang semalam lah, kelas yang terakhir. Cikgu tak tahulah energi cikgu, macam mana cikgu ada energi sampai tahap macam tu. Okey. So, para pelajar yang dikasihi sekalian, kita dah nak masuk pada sesi kita. Baik. Sekarang ini adalah kita nak berbicara bagaimana strategi untuk kamu menghadapi SPM 2020+. Okey. Kita fokuskan matematik, ya. Cikgu tak mengajar tau guys. Jangan mengharapkan cikgu nak mengajar sudut dongak, sudut tunduk, macam mana nak buat bumi sebagai sfera. Itu kita dah lepas dah. Itu bukan konten. Hari ini kita bukan nak cerita tentang konten Joe Biden. Ya, terima kasih Joe Biden. Cikgu sangat menarik ya. Cikgu tertarik dengan Joe Biden punya nama, ya. Presiden Amerika. Tengah bercakap dengan Presiden Amerika. Orang yang pertama kena vaksin COVID-19. Dia reda diri kan. Okey, apa yang kita nak ceritakan hari ini? Kita nak sembang santai strategi apa yang kamu kena buat untuk menghadapi SPM 2020+. Berbaki lagi kurang daripada 6 minggu. 6 minggu plus lah kan. 49 hari, 6 minggu plus. Tapi cikgu shortcut kan. Cikgu kata cikgu nak strategi kita 5 minggu je. Baik. Mana-mana pelajar yang memang dah sentiasa, cikgu matematik macam ni lah cikgu. Saya A+. Okey, tak apa. Tetapi pelajar-pelajar yang mana masih struggle lagi. Result dia memang paras-paras 60. Mungkin paras-paras dia 30. Ada pelajar yang cikgu jumpa matematik ni, bukan AdMaths, ya. Parasnya 19. Maka pelajar-pelajar ni yang cikgu sarankan, kamu kena mulakan sesuatu tindakan. Kamu kena ada strategi. Ibarat apa tau guys? Ibarat apa? Serupa kalau kamu masuk dalam tentera. Kamu nak berperang. Tadi cikgu dah share benda yang sama juga. Kalau kamu nak mengalahkan musuh-musuh kamu di depan, tanpa ada strategi, cikgu bagi kamu senapang. Kalau sekalipun kamu ada senapang, kalau orang yang di depan tu hanya ada bersenjatakan pisau ataupun keris, tanpa strategi yang betul, silap-silap kamu boleh kalah. Beginilah ibaratnya untuk kita menghadapi SPM. Bukan kita kata SPM 2020 itu musuh kita, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kita fikirkan bagaimana kita nak menguasai orang itu, ataupun program itu, ataupun exam itu, kita penuh dengan strategi. Maksudnya kita mesti berfikir bagaimana aku nak menghadapi matematik paper SPM 2020+. Ini benar-benar penting guys. Okey? Baik. Jadi, strategi guys. Cikgu ulang balik semula strategi. Baik. Boleh tak? Tadi AdMaths cikgu dah minta tadi ya. AdMaths cikgu dah beritahu dengan kawan-kawan. Okey. So bagi markah berapa yang kamu nak untuk SPM 2020+ untuk AdMaths. Kali ini benda yang sama guys. Benda yang sama. Cikgu baru cakap sikit tapi dah masuk dalam hati. Oh lama Iwani Nadira, siapa ni? Okey, baik. Apa yang cikgu sebutkan? Okey, cikgu nak kamu senaraikan markah untuk matematik. Cikgu tak nak grade ya, cikgu tak nak grade. Cikgu nak markah spesifik. Kita mesti target dengan spesifik. Okey, alhamdulillah 95, 98, 99.9, alhamdulillah 90, 85, 100. Aileen, siapa? 100 tadi, alamak dah terlepas. Misha, Joe Biden pun nak 95 dah okey. Okey. Nurul Hanis 80, 95. Okey, 70 Ong. Okey, Aizat 70. Okey, rata-rata semua cikgu nampak paling rendah 70 dan ke atas. Okey, alhamdulillah, tak apa teruskan. Baik. Mulai hari ni kamu kena target guys.
Kamu kena ada satu sasaran markah berapa yang kamu nak capai. Sebab kamu bukan hanya untuk buat persediaan untuk paper matematik sahaja. Kamu bukan nak buat untuk matematik tambahan. Tidak. Tetapi kamu ada banyak lagi subjek yang menuju berkamu. Sebab itu dengan pelajar-pelajar cikgu sebut apa? Kalau nak dibandingkan sekarang ini, cikgu dengan kamu, sebenarnya kamu lagi pakar daripada cikgu. Cikgu hanya expertise, cikgu hanya pakar dalam subjek matematik dan juga matematik tambahan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kamu, terutama pelajar-pelajar yang tengah menuju A+ sekarang ini, ya, kamu sekarang ni, ya, lagi pakar daripada cikgu. Sebab apa? Kamu kena belajar pendidikan Islam. Itu belum cerita tentang syariah dan semua yang paper agama, ya. Lepas tu ada pendidikan Islam, BM, BI, sejarah, banyak subjek, ya. Sebab itulah cikgu ambil peluang kali ini. Cikgu nak bantu seramai mungkin pelajar yang ada, ya. So kalau boleh, e-book yang kita dah sediakan, guys. Ada download tak e-book? Cikgu, kenapa kita kena target markah bukannya target grade? Okey. Sekali cikgu cerita tentang Ainul Adibah, ya. Nanti cikgu akan maklumkan. Okey, soalan ni cikgu soalan baik. Nanti cikgu akan tunjukkan dekat screenshot slide cikgu, ya, Ainul. Okey. Baik, e-book cikgu ada sediakan. E-book percuma, guys. Memang 100% percuma. Siapa yang dah download dia tahulah, ya. E-book yang kita gunakan untuk e-book yang kita ambil soalan SBP dengan MRSM. Okey, apa kelainan e-book yang kita keluarkan? E-book tersebut kita gunakan SBP dengan MRSM sebagai kita punya bahan perbincangan untuk bantu pelajar-pelajar kita. E-book tersebut percuma. Kamu boleh ambil di Telegram kita, ya. Telegram, ya, Pitin Studio. Kamu pergi Telegram, kamu search dekat sana, kita ada maklumkan bagaimana kamu nak download e-book kita. Baik. Dalam e-book tersebut, apa kelainan dia? Cikgu tak sediakan e-book kat sini pula, ya. Patutnya ada PDF dekat sini. Minta maaf lah, ya. Okey, tak apa. Dalam e-book tersebut, dia disertakan dengan beberapa soalan pilihan berserta dengan QR code. Okey, apa kelainan dia? Di dalam QR code tersebut, cikgu dah beritahu dengan tim Pitin Studio. Cikgu beritahu dengan tim kreatif kita beritahu dengan admin kita. Cikgu nak bantu pelajar-pelajar SPM 2020+. By hook or by crook, kita buat WhatsApp group, kita buat Telegram group, kita nak bantu seramai mungkin. Kita nak pelajar-pelajar yang mana yang tak pernah dapat A, kita pulun habis-habis kau dapat A. Okay? Kita akan keluarkan lebih banyak e-book secara percuma bersama dengan video-video penerangan cikgu. Cikgu sendiri yang akan terangkan. Sebab itu kelainan adalah e-book tersebut, soalan-soalan tersebut, guys. Okay? Beserta dengan QR code. Bagaimana kamu nak guna e-book tersebut? Sorry, cikgu tak ada e-book dekat sini kalau minta, ya. Tak apalah, nantilah kita share dalam Telegram, ya. Dalam e-book tersebut, cikgu nak minta kamu selesaikan dulu. Mesti akan ada pelajar-pelajar yang sangkut di beberapa soalan. Mungkinnya soalan dekat situ, alamak, cikgu tak ingat soalan apa yang cikgu bincangkan. Salah satu soalan itu mungkin kamu tengah sedar, alamak, aku tak ada idea dah. Ketika itulah kamu kena scan QR tersebut, pergi kepada kita punya video penerangan. Cikgu akan buat kita punya penerangan habis-habisan. Kamu dengar. Sekurang-kurangnya kamu dah tapis dah soalan mana aku boleh buat, soalan mana aku tak boleh buat, perlu dengar penerangan kita. Okay? So guys, tak nak panjangkan cerita, kita nak cerita tentang kita punya strategi. Boleh kita mulakan sekarang? Batch paling padu, betul, cikgu respect. Ya, kalau kamu dapat A, cikgu pun dapat A+. Dulu A1 lah kan. Ya. Dulu A1, kamu kalau dapat A+ dalam SPM 2020+, ya, kalau kamu dapat A+, kamu punya result lebih better daripada cikgu. Kenapa? Zaman cikgu dulu tak ada kita punya pandemik COVID-19. Cikgu mampu untuk skor sebab apa? Duduk di sekolah 2 tahun form 4, form 5, all out untuk kita belajar bersama-sama dengan guru kita sekolah. Tetapi kamu belajar banyak di rumah. Jadi kalau kamu dapat A+, kamu punya result lebih berkualiti daripada cikgu. Cikgu cabar daripada kamu. Okey? Mari kita tengok. Okey, kita mulakan sekarang, ya. Okey, alright. Okey, kita terus kepada slide kita. Baik, bila sebut tentang format kertas SPM matematik, ya, kamu kena tahu dahulu. Okey, siapa yang belum tahu, hari ini kena ambil tahu. Siapa yang dah tahu, ambil dia sebagai kita punya nilai tambah kita. Okey. Baik, untuk pelajar-pelajar sekalian, kita recall balik semula. Supaya lepas ni kalau orang tanya format paper SPM matematik, kamu dah tak ada masalah lagi dah. Okey. Baik, matematik SPM dibahagikan kepada kita punya dua bahagian. Terima kasih Farizad Daniel. I genggam cabaran cikgu. Ya, genggam kuat-kuat. Tapi jangan hanya genggam menjadi bara. Dia akan hangus dan hanya jadi debu sahaja. Genggam sebagai bara supaya kamu terus boleh berlari untuk mencapai kejayaan kamu. Okey, boleh? Okey. Baik, kita ada kertas 1 dan juga kertas 2. Bagaimana format kertas 1 dengan kertas 2? Cikgu cerita tentang format dahulu, ya. Kita dengar dulu format. Baik, kertas 1 diperuntukkan 40 soalan objektif yang mana wajib untuk kamu jawab semua. Okey, semua kena jawab. Baik cepat ataupun tak cepat. Kalau ada pelajar cikgu dekat sini nama dia Sapiah kan, dia kata apa? Bolehlah SPM trial Selangor. Cubalah dulu tengok macam mana rupiah tak rupiah kan. Okey, jadi 40 markah diperuntukkan, 1 markah 1 soalan. Okey, yang ni guys,
Okay, nanti cikgu ceritalah tentang kita punya strategi kita lah guys ya. Okey, 1 jam 15 minit. Okey, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 lah. Semua bab-bab tingkatan 4, tingkatan 5 akan diuji. Tingkatan 1 hingga 3 ni dia ada bab-bab tertentu lah macam ketaksamaan linear ya. Ada beberapa bab nanti kita akan tengok poligon dan sebagainya ya. Baik, bagaimana kertas 2 pula? Okey, kertas 2 terbahagi dalam subjektif ya yang dipecahkan kepada section A dengan section B. Bagaimana section A? Section A mewakili okey dia apa tu? Terdiri daripada 11 soalan yang wajib kamu jawab semua 11 soalan. Manakala section B pula dia ada 5 soalan, kamu kena jawab hanya ataupun pilih hanya 4 soalan sahaja. Okey. Okey, kalau presentation blur itu maksudnya mungkin internet lah. Kalau kita tengok sini internet kita insya-Allah okey ya. Internet di kawasan masing-masing. Tak apa, nanti kita ada slide ni insya-Allah kita akan share dengan kamu semua insya-Allah ya. Kita akan share di Telegram Pitin Studio. Kamu boleh join Telegram Pitin Studio ya. Baik, 4 daripada 5 soalan. Baik, daripada 4-5 soalan, bagaimana markah dia? 48 markah. Makna kata setiap satu soalan 12 markah guys. Okey, boleh tak? Okey, kalau kamu dah bersedia sekarang, cikgu nak tanya dengan kamu. Ada 5 bab dalam section B kertas 2. Apakah 5 bab tersebut? Boleh senaraikan terus baru kamu enter. Typekan semua, enter. Okey, boleh cikgu tunggu kepada kamu. Apakah 5 bab? Tapi 4 bab lah ya. Kamu 4 soalan je lah yang kamu kena pilih ya. Okey. Bagus. Penjelmaan kita ada, set kita ada, graf kita ada, bumi, statistik, graf fungsi. Betul? Okay, semua yang set tak ada. Set dalam section B tak ada, Arvin ya. Set dalam kita punya section A kan, Arvin kan. Mungkin Arvin kata kertas 2 tu. Okay, statistik, matrix section A. Dia ada 4 soalan je guys. 5 soalan. Ainun dah senaraikan semua tu, graf fungsi dan sebagainya. Okay, tu wall. Okay, boleh stop kat wall sekejap. Bumi, penjelmaan, graf, pelandangan statistik. Alhamdulillah. Fatin pun sama juga. Penjelmaan, graf fungsi, statistik, pelandangan dan bumi. Okey, 5 bab tersebut guys. Nanti cikgu akan tunjukkan apakah bab dia. Baik, alhamdulillah maksudnya kamu semua dah faham dah ya. Cuma ada beberapa orang senaraikan section A tadi. Baik. Jadi dalam 11 soalan ni juga guys, ya, 11 soalan ni juga kamu kena jawab semua 11 soalan dan dia memang dah ada 11 soalan dekat situ. Nanti cikgu akan tunjukkan. Baik. Kita pergi kepada sasaran markah. Kamu ingat lagi cikgu tanya dengan kamu nak berapa markah? Okey. Sekarang ini untuk sasaran markah ini, okey, kamu jangan tengok pada grade. Okey, tadi siapa Ainun kata kamu. Cikgu kenapa kita tak target grade? Kenapa kita target markah? Okey. Boleh tukar kepada ni balik. Okey. Sekarang ini Ainun dan kawan-kawan yang menghadiri kita punya sesi pada petang ni, cikgu nak beritahu dengan kamu. Memang of course kita nak A+. Okey. Tetapi berapa markah yang A+ tu kita belum tentu lagi. Okey. Sebab itu kalau kita nak sasarkan, contohnya kan, aku nak kahwin lah, contoh ni bukan SPM aku nak kahwin lah. Dengan siapa nak kahwin? Kamu kena terperincikan, kamu kena spesifikkan, kamu kena visualizekan apa yang kamu nak dapat. Ya. Kena spesifik. Okey. So keyword dia adalah spesifik, ya. Contoh, aku nak kahwin. Okey, ataupun aku nak jadi ahli politik lah. Ada siapa nak jadi ahli politik tak sekarang ni? Ataupun aku nak jadi jurutera. Aku nak jadi engineer. Jangan sebut secara random. Kita kena nampak hala tuju kita to be specific. Sekurang-kurangnya kita akan pergi menuju ke arah situ. Okey, cikgu saya nak A+. Okey, betul kamu nak A+, tetapi berapakah markah spesifik yang kamu nak? Ya, cikgu saya nak 95. Be specific. Thank you, ya. Cikgu saya nak 95. Cikgu saya nak 89 lah. Saya nak 85. Kamu kena ada markah. Okey, cikgu saya tak pernah dapat 40, saya nak 40. Jangan. Sekarang ni cikgu beritahu dengan kamu, semua daripada kamu ni, siapa yang tengah live dengan cikgu ni, cikgu yakin bahawa semua pelajar-pelajar di sini mampu untuk dapat A+. Okey kawan, cikgu ada tetamu khas dekat sini ni. Tetamu secara tak diundang. Tapi tiba-tiba nampak muka dia sampai kat studio cikgu. Sekejap lagi cikgu bagi 5 minit untuk dia bagi talk. Sekejap. Habis. Tapi berapa lama habis? Tak apa, boleh. Sekejap lagi nak masuk live. Ada 260 orang ni. Akan Miro sekali. Okey, sekejap lagi cikgu bagi. Tak diundang ni. Ada pelajar cemerlang yang cikgu tahun lepas ni. Bukan maths tau. At maths dia dapat 90. Berapa Miro? 95 98 at maths percubaan Selangor tahun lepas. Kebetulan dia sampai di student cikgu. Cikgu tak jemput pun. Boleh Hafiz? Sekejap Hafiz. Sini sekejap Hafiz. Dengan Miro. Sekarang tak apa. Tak apa, tunjuk muka dulu. Tak apa. Sekejap lagi baru Miro Hafiz cakap. Mari kita mengenalkan. Ni mesti ada student-student yang kenal ni. Sini gabung. Ada budak Toraha pun ada kot cikgu rasa. Mari ni. Cikgu memperkenalkan Miro. Mari. Ni guys. Kebetulan cikgu tak pernah jemput dia. Tiba-tiba hari ni dia sampai. Ni guys.
Ini pelajar SPM 2019. ADMAT guys, bukan matematik. ADMAT 98 percubaan. Straight A guys. Okay, so nanti cikgu minta dia bagi ucapan dan tanda apa? Amirul dengan Hafiz jugalah Amirul boleh Bagi kata-kata semangat sikit. 5 minit lagi cikgu bagi dengan korang ya. Tak diundang, tiba-tiba sampai. Korang punya rezeki, Ni rezeki yang kita kata ni. Alhamdulillah. Okay, nice. Kita akan minta dia share tips ya. Okay, korang stay tau. Cikgu punya live sampai pukul 5. Boleh Okey, rezeki korang lah. Joe Biden send balik lepas SPM. Okey. Jadi cikgu katakan bahawa sasaran markah ni penting guys. Maka kita lihat kat sini ya. Okey, berapa markah kamu nak? Contoh okey, ini yang cikgu katakan grade yang kita letak sini. Okey, grade ini bukan grade SPM yang sebenar. Ini hanya letakkan di apa? Kita letakkan sebagai sasaran kita ikut kepada grading sekolah. Mungkin MRSM, SBB grading dia berbeza. Even SPM pun kita tak tahu berapa A+ kita, berapa kita punya markah fail dan sebagainya, betul? Jadi yang cikgu sebutkan kat sini adalah strategi bagaimana kita nak dapatkan A+. Bagaimana kamu nak dapat capai markah kamu tadi. Ada yang tulis 70, ada yang tulis 98, ada tulis 95, 99.9 dan sebagainya. Maka dekat sinilah yang markah yang cikgu nak tunjukkan. Okey, contoh. Cikgu, saya nak dapat 90. Okey. Sebab soalan dan juga markah, okey, soalan juga markah, dia adalah soalan dengan markah yang memang tak ada berbeza. Ya. Macam contoh kita katakan section B dia ada soalan dia sendiri. Section A dia ada soalan dia sendiri. Ya. Kemudian kertas 1 ada soalan sendiri. Tetapi soalan tersebut adalah soalan yang mana dia punya babnya lah bab yang sama. Jadi kita kena pastikan kita kena buat satu strategi. Bagaimana kita nak kuasai tersebut. Guys, sekarang masa yang tinggal lebih kurang dalam 6 minggu. Cikgu jadikan 5 minggu. Guys, masa yang terbaik. Ya, cikgu ulang balik semula. Masa yang terbaik untuk kamu belajar secara strategi. Bila sebut tentang strategi, bukannya hari ni kamu insaf. Saya pergi dengar cakap Hafiz dengan Amirul macam mana dia orang dapat skor dalam ADMAT dia orang. Ya. Bagaimana kamu nak buat strategi? Bagaimana kamu nak mulakan strategi? Bukannya hari ni kamu dah insaf, esok kamu buka buku, okey cikgu saya belajar bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Ini bukan masa yang sesuai. Orang kata apa saat-saat akhir ni, study dia. Nanti kamu dengar tips daripada abang-abang kamu, ya. Study saat akhir ni adalah strategi dia. Kamu kena tahu apakah kita punya format yang pertama tadi. Yang kedua, apakah bab-bab yang kamu kena tackle. Ya, nanti cikgu akan tunjukkan apakah bab minggu pertama. Cikgu akan senaraikan. Minggu pertama kamu kena buat apa, minggu kedua, ketiga, keempat, lima dan sebagainya. Ya. Jadi sebab tu cikgu senaraikan sini. Okey, cikgu saya nak dapat 90 markah. Sebab tu cikgu tanya tadi. Ya, berapakah 90 markah tadi? Ya. Okey, lepas tu dia kata apa? Lepas tu dia kata, okey, cikgu katakan, okey, kalau kertas 1 paling kurang kamu dapat 35 markah. Ini strategi cikgu guys. Siapa nak cuba, boleh cuba. Ya. Kalau siapa yang masih dah ada plan sendiri, terpulang pada kamu. Kamu kena ambil 35 markah daripada 40 markah dalam kertas 1. Bagaimana kita ambil kertas 2? Kertas 2 daripada 52 markah, kamu kena skor 43. Kertas 2, kau-kau ya, kasih hantam, kau-kau ya guys. Tapau semua 48 daripada 48 markah. Maka kamu kena skor 126 markah, baru kamu dapat A+. InsyaAllah paling minimum. Okay? Kalau kata grading SPM pun, cikgu ingat A+ ni dia tak lari ya. Sebab apa kita main normal distribution. Graf normal distribution ya. Jadi graf untuk A+ ni tak lari lah. Yang mana lari ni graf B, C dan sebagainya. Jadi cikgu doakan dan cikgu yakin bahawa semua pelajar-pelajar yang ada di sini mesti boleh capai A+. Amin. Okay? Semua boleh capai A+. Paling tidak pun A- lah. Kalau siapa yang memang fail. Paling tidak pun A-. InsyaAllah cikgu akan tunjukkan apakah strategi kita seterusnya nanti. Okey cikgu, saya nak dapat apa? Saya nak dapatkan markah 70% sajalah. Okey, tak apa. 70% kita tak tahu tau. Mungkin A+ ke A solid ke, kita tak pasti. Itu markah lembaga peperiksaan yang akan tentukan. Okey, now. Jadi kamu kena skor 98 markah. Cikgu bahagikan section B tak payah dapat full mark. Mungkin kamu careless sikit bahagian graf tu, lupa nak letak Pak CY dan sebagainya. Mungkinlah ketika tu, auzubillah lah kan. Kita minta simpang supaya tak berlaku. Tetapi dalam section A kita kena solve daripada 52 markah, maka kita separuh saja bab kita. Section B, kamu nampak daripada kertas 1 daripada 40 markah, kamu skor 28 pun dah cukup. Nampak? Kertas 1 kamu skor 28, kertas 2 kamu skor 25. Tapi kau-kau lah, kamu kasih hantam lah section B. 48 markah, 45 markah, paling kurang lah. Sebab tu kalau kamu tengok, kebanyakan ceramah-ceramah ataupun kebanyakan tips daripada cikgu kamu, ya, di sekolah, secara online dan sebagainya, ramai yang kata, kamu fokus dulu section B. Pilih 4 soalan dulu, ya. Lepas kamu dah target, okey cun, kamu kasih hantam 4 soalan, 40 markah, kau kasih hantam. Alright? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang ni bahagian bawah ni cikgu tak nak sentuh lah ya.
Penjelmaan je tak dapat skor 20 markah, kamu belajar bumi dengan sfera. Okey. Okey, so guys, cikgu tak nak tengok pada target sederhana ni. Okey, kita pergi kepada strategi untuk yang seterusnya. Okey. Strategi untuk menuju SPM. Okey, yang ni sekarang ni cikgu dah breakdown kepada 5 minggu. Boleh ya? Kita breakdown pada 5 minggu. Kamu tengok baik ya. Apa yang kamu perlu plan, ya? Cadangan untuk plan bermula esok tau guys, bermula esok. Okey, cikgu ambil kalender cikgu balik semula. Okey. Jadi ini cadangan cikgu yang kita akan fokuskan kepada kertas 2 dulu. Okey, kenapa cikgu? Kenapa okey, kenapa cikgu letakkan kita punya paper 2 sepatutnya dekat kita punya week 1 ni semua ni. Okey, minta maaf ya, ni sebenarnya week 1 sekali. Inilah section B. Okey, tak apa, nanti cikgu akan bentukkan balik slide cikgu akan share dengan kamu. Baik, week 1 ni kita akan fokuskan kepada kertas 2 section A dulu. Okey. Maksudnya daripada 5 hari bulan 1 sampai kita punya 11 hari bulan 1. Cikgu kenapa 5 hari bulan bukan hari ni? Okey, hari ni cikgu kata apa? Kita reward diri kita dulu. Okey, kita reward diri kita dulu. Ya. Kita buat apa? Kita belanja diri kita dulu. Hari inilah kau-kau lah kamu nak main game, kamu game habis-habisan. Okey? Kalau kamu nak main game habis-habisan. Kalau kamu nak makan, makanlah puan-puan. Mak, malam ni tolong order saya pizza, saya nak set sekian-sekian. Mak, saya nak bucket untuk KFC. Belanja habis-habisan. Sebab apa? Sebab esok mula plan saya untuk mencapai A+. Kalau nak tidur habis-habisan. Janganlah tidur habis-habisan. Tidur habis-habisan tu lain macam sikit Joe Biden ya. Presiden Amerika kita tu. Okey. Jadi hari ni kamu belanja diri lah. Okey, hari ni aku nak main, hari ni aku nak scroll Instagram kawan-kawan. Okey, kau main scroll. Hari ni belanja diri masing-masing. Esok mula kita punya plan. Okey, week 1 kamu fokus kepada section A. Apakah bab-bab? 11 bab guys. Ini bab dia guys. Okey, so kita ada set dia sama ada set ataupun kesamaan linear. Itu soalan pertama lah biasanya. Tapi susunan jangan inilah kalau terbalik-terbalik sebagainya. Dia sama ada kamu kena lorekkan tu. Nak lorekkan bahagian mana tu? Nak lorekkan bahagian sini ke? Kan? Okey, kemudian mungkin kesamaan linear ni kamu kena lorekkan bahagian atas, bahagian bawah, mungkin kat kawasan sini. Ini kesamaan linear. Ini soalan dekat sini ada markah kita. Ungkapan persamaan kuadratik, penaklukan matematik. Yang mana benar, yang mana palsu, ya, true false, persamaan linear serentak. Yang mana kamu kena buat persamaan linear serentak tu yang kena buat ya, persamaan lah 2x tambah 3y sama dengan 7. Persamaan kedua x tambah dengan 5 sama dengan 10. Persamaan linear serentak. Ini section A. Kalau contohkan cikgu katakan strategi. Contoh ya, siapa nak dapat A. Section A kena skor 34 markah kan. Okey. So kamu tengok daripada 52 markah takkan tak ada skor 34 markah di antara bab-bab yang cikgu senaraikan dekat sini. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Now, kita pergi kepada minggu kedua section B ya. Section B cikgu tak senaraikan dekat sini. Sepatutnya ada section B. Okey, apakah bab-bab yang dalam section B? Cikgu tulis kat sini ya. Yang pertama kita ada kita ambil statistik dulu. Statistik form 4. Ada 2 graf. Ada 3 graf. Graf apa? Graf kita punya graf histogram. Lepas tu kita ada graf apa dalam statistik? Kita ada graf untuk kita punya okey, nampak? Kita punya apa ni? Poligon kekerapan ataupun kita punya frekuensi poligon. Lepas tu kita ada graf Ogive ya. So statistik. Okey, lepas statistik kita apa? Ada graf fungsi. Graf fungsi. Lepas tu kita ada apa? Penjelmaan tadi. Sebelum pergi penjelmaan, graf fungsi ya. Cikgu pergi pada penjelmaan. Penjelmaan. Lepas tu pergi kepada kita punya bab pelan dan dongakan. Kamu kena lukis tu. Sisi atas ke pelan dan sebagainya. Okey, dongakan. Lepas tu last sekali adalah bumi dengan sebagai sfera ya. Bumi sebagai sfera. Okey. Kebanyakan pelajar yang cikgu faham lah, ramai yang tinggalkan bumi. Tapi ada pelajar yang mana memang nak jawab bumi. Terutama mana-mana pelajar yang kata cikgu penjelmaan kadang-kadang saya tak dapat skor full mark. So dia orang nak skor bumi. Ada cikgu pernah jumpa pelajar tahun lepas. Okay, so cikgu jumpa pelajar tahun lepas. Pelajar tersebut cikgu tak boleh kategorikan dia pelajar yang betul-betul cemerlang tau. Pelajar tersebut biasanya kalau exam kan dia macam para-para hidung. Matematik ni para-para hidung. Maksudnya dia sekejap. Dia macam terkapai-kapai sikit. Jadi kan cikgu cadangkan lah. Okey, kamu kena jawab macam ni tau. Section B, cikgu bagi strategi kat dia. Cikgu kata, okey, kamu kena strategi ada 4 bab ni. Kamu kena jawab 4 bab ni. Tapi cikgu, saya lebih selesa untuk jawab bumi sebagai sfera. Cikgu dah jadi macam ragu-ragu dah. Betul ke ni kamu boleh jawab bumi sebagai sfera? Betul cikgu. Hari tu dalam lepas kelas saya belajar, saya dah faham dah. Ya bumi sebagai sfera tu kan. Allahu Akbar. Betul ke ni? Cikgu saja test bagi kepada soalan kepada dia. Dia boleh jawab. Full mark, 12 markah.
Rupanya pelajar tersebut walaupun dia ada masalah tentang kita punya bab-bab yang lain, bumi sebagai sfera dia lebih nampak. Bagaimana nak menentukan latitude, bagaimana nak menentukan longitude, jarak kita dan sebagainya. Jadi ini terpulang kepada masing-masing, ya. Tapi ada pelajar memang cikgu bumi sebagai sfera saya tak mau belajar langsung. Kertas satu pun kalau keluar 1-2 soalan saya tak nak jawab langsung. Okay, ini strategi masing-masing kamu kena tentukan balik semula, ya. Okey, kemudian pada minggu yang keempat minggu ketiga, okey dekat skrin kita, dekat laptop kita. Minggu ketiga ini, cikgu minta, minggu ketiga dengan minggu keempat ni, kamu fokus kepada kertas satu je. Maksudnya, bagaimana nak fokus pada kertas satu? Kertas satu ni banyaklah bab dia, guys. Macam mana kita nak belajar kertas, macam mana kita nak agihkan? Cikgu agihkan. Sebab kertas satu, dia ada 40 soalan. Kamu kena jawab 40 soalan. Katakanlah, kamu kena ada set soalan dah sekarang ni. Contohnya, sekurang-kurangnya kamu kena ada 7 set soalan. Kamu ada lebih lagi baguslah. Contoh yang kamu dah senaraikan. SPM sebenar aku nak ada 2 set. Tukar je. SPM sebenar aku nak ada 2 set. 7 hari kan? 7 hari. SPM sebenar, aku ambil 2019, 2018. Lepas tu aku nak set SBP, MRSM. Full set tau. Kertas 1 dengan kertas 2. Tak cukup masa sebab dah nak trial. Tak apa. Yang nak trial tu kita lain cerita. Nanti kita ceritakan balik, ya. Lepas tu, kamu dah ada 7 set. Bila ada 7 set, kita tengok balik pada kertas 1. Jadi cikgu nak minta untuk minggu pertama dengan minggu kedua ni kamu buat agihan. Kamu kena buat agihan. Agihan 20 soalan pertama kamu simpan. Selesaikan semua 20 soalan pertama. Minggu kedua sambung lagi kita punya 20 soalan kedua kita pula. Dan kertas 1 ni sebenarnya, walaupun ada yang kata disaster. Baik, kertas 1 ni sebenarnya adalah kertas walaupun dia sebenarnya tak menjadi favourite. Tetapi yang cikgu katakan, kamu nak menuju A+, sekurang-kurangnya kamu ada 35 markah. 35 soalan kamu kena tuju betul-betul. Ya? Ataupun kalau contoh, cikgu saya nak skor ni. Nampak? 28 daripada 40 markah untuk dapat A- iaitu 70 markah. Takkan kamu tak boleh skor? Ini A- ni grading ni kita tak tepi ya. Sebab ini lembaga peperiksaan kita tentukan ya. Maka 70% ni. Maksudnya 28 daripada 40 markah. Takkan tak boleh nak betul 28 markah. Sebab tu cikgu minta untuk kamu agihkan. Ini cadangan cikgu. Ataupun kalau kamu ada masa, macam cikgu cadangkan dengan pelajar cikgu semalam. Apa yang cikgu kata? Setiap satu hari, bermula esok, atau hari ni lah kan. Ya, kamu kena ada satu kertas satu yang mana full. 40 soalan. Bangun sembahyang subuh, kamu dah kata lepas sembahyang subuh 6 suku, aku mesti selesaikan 1 jam suku, 1 set 40 soalan. Kau kasih hantam. Jangan seperit-seperitkan lagi. Ya. Maksudnya kalau kamu ada 14 hari dalam masa 2 minggu, kamu akan habis 14 set kertas satu guys. Silat-silat guys, bukan 28 guys, 40 markah macam kawan kita dekat sini dapat markah ya. InsyaAllah. Joe Biden pun guys ya, Joe Biden pun sama juga ya mesti. Okey, minggu yang terakhir, minggu yang kelima guys. Maksudnya minggu yang terakhir patutnya minggu yang ke-6 ya, minggu ke-6. Tapi cikgu letakkan minggu terakhir adalah minggu yang kelima. Final lap. Okey, final lap ni maksudnya kamu kena ada cuba full set. Maksudnya setiap hari ni kamu kena ada, aku tekad 1 jam suku dengan 2 jam setengah aku peruntukkan untuk matematik sahaja. Maksudnya kau kasih hantam lah. Maksudnya setiap hari. Kalau tak nak 7 hari pun, maksudnya at least 5 hari lah. Kamu pilih 5 hari ni, kamu pilih. Okey, hari ni pagi ni aku set pukul 6.30. To be specific guys. Kena spesifik tau jadual kamu. Lepas bangun subuh pukul 6, semayang setengah jam. Lepas tu 6.30 sampai, buat jadual sendiri. 6.30 sampai 7.45. Ini untuk paper 1. Kamu buat macam exam kamu sendiri. Paper 1 matematik. Lepas tu sambung pukul 8 sampai pukul 10.30. Aku nak buat paper 2. Jadualkan bila kamu nak buat. Berapa tarikh kamu nak buat. Okay? Lepas tu, lepas habis tu, kamu cuba tanda paper kamu sendiri. Cuba tanda paper kamu sendiri. Berapa markah yang maksimum kamu boleh buat. Maksudnya dalam masa minggu terakhir, minggu ke-5 dengan minggu ke-6, kau kasih hantam guys. Kau kasih hantam. InsyaAllah cikgu yakin bahawa semua pelajar masih mampu untuk mengubah result kamu. Daripada mungkin result yang biasa-biasa menuju kepada A+. Okey, cikgu teruskan lagi kepada kita punya analisis. Ini adalah analisis lah. Ini bab-bab yang cikgu akan kongsi dengan kamu sendiri. Kamu tengoklah setelah ini masuk. Ini kertas 1. Lepas tu kita punya, tengoklah bab apa yang masuk. Kertas 1, tingkatan 1, tingkatan 2, 3. Lepas tu tingkatan 4. Ini bab-bab yang ada masuk. Ada bab yang masuk, ada yang tak masuk. Okey, kemudian cikgu tengok tunjukkan sini analisis untuk 2015 hingga 2019. Ada bab yang masuk, ada yang tak masuk. Ada bab yang langsung tak masuk kertas 2 guys. Contohnya apa? Macam asas nombor ni. Tak masuk kertas 2 langsung ni. Kan? Boleh pakai kalkulator je kan, kecuali asas 5 kan, kalau kamu ingat lagi. Ya, kalkulator kamu fully utilize lah guys. Kertas 1 fully utilize, gunakan kalkulator. Fully utilize. Gunakan kalkulator semaksimum yang mungkin untuk kertas 1 tau. Lepas tu kertas 1 pun ada strategi dia juga guys. Strategi untuk kertas 1, kamu kadang-kadang tengok je soalan tu. Kamu tak perlu test satu persatu ataupun tak perlu jawab sampai betul-betul technical disiplin. Sampai kalau kamu nak selesai kan. Contoh ni kan.
Macam mana juga apa-apa soalan dah. Bila kamu nak selesai, betul-betul step sampai habis ni, kau sampai habis ni. Tapi sebenarnya kertas satu kadang-kadang dia ada pilihan ABCD. Tengok graf dia, contoh. Graf kubik contoh. Atau graf reciprocal. Betul lah kamu belajar graf reciprocal ya. Okay, graf ni positif ke negatif? Graf ni positif kan, reciprocal 1/x. Jadi kalau pilihan jawapan, contohkan A, B, C, D. Kalau dia bagi A, B, C, D, jawapan ni semua ada negatif. Negatif. Katalah negatif 1/x. Ini negatif 4x kuasa 2. Ini negatif 3x kuasa 3. Contoh kan. Tiba-tiba ada positif 1/x. Contoh macam ni. Kan y lah, y sama dengan. Maksudnya dekat sini kalau kita lihat. Dah confirm lah graf ni memang reciprocal. X mesti di bawah. Okey, yang ni dah out dah. Dan kebetulan pula graf kita adalah graf negatif, positif berada di positif side di sini. So kita akan nampak, automatik kita terus disqualified soalan-soalan yang lain, jawapan kita adalah D. So ini adalah strategi paper 1 lah yang cikgu rasa kamu semua pun lebih yakin. Tapi ada lagi satu strategi guys, strategi yang paling sempoi. Cikgu, dalam kertas trial SPM Selangor yang baru-baru ni ada soalan-soalan yang mana soalan saya tak boleh jawab. Contohnya apa kan? Saya mana belajar macam pertukaran wang. Rupiah nak tukar kepada ringgit, nak tukar kepada yen. Ada, betul. SPM trial SPM Selangor tahun ni. Kan? So ramai kata soalan pentas 1 yang paling susah sekali. Jadi cikgu kata apa, ada satu lagi strategi. Strategi apa? Cilok, cipempeng, capa, colamping. Pernah dengar? Ataupun kalau kamu nak Islamik sikit, Bismillahirrahmanirrahim, prap, jatuhkan pen. Tanda terkena dekat B. Prap, kamu pun prap. Jawapan adalah B. Ataupun tengok strategi. Contoh kan? Ini strategi semua ngarut dah guys A, B, C, D. Contoh. Soalan 24, 25, 26. A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Ini dah A, ini dah A. Takkan 26A? Mungkin C kot. Ataupun contoh kan. Sorry lah, cikgu teringat kan dulu bahasa sekolah-sekolah kan. A, B, C, D. Terutama jawapan-jawapan yang cikgu tak boleh nak jawab Contoh kan. Ini A, tiba-tiba ini B, ini D. Ini A, ini B, ini D. Ni mesti C. Ini strategi-strategi yang tak perlu untuk kamu ikut. Strategi yang mana kasih hantam sajalah, ikut nasib. Okey, tak apa, itu bukan kita punya fokus. Okey, alright, kita tengok pada skrin kita balik semula. Okey, ini adalah analisis untuk kertas 1 selesai. Kertas 2 guys, kertas 2. Okey, ini pepejal geometri yang mana ini bermain dengan volume guys. Volume of cylinder, volume of sphere, volume of what? Volume of cone. Ini volume-volume yang kamu kena score, soalan markah volume. Ini bulatan 1, iaitu yang kita nak main dengan kita punya theta per 360 darab dengan 2 pi j ya, darab dengan pi j kuasa 2 dan sebagainya. Kemudian kita ada persamaan linear ya, persamaan linear dengan 1 dengan 2. Lepas tu kita ada ungkapan lepas tu kita ada set yang cikgu sebutkan tadi. Lepas tu penaakulan matematik, garis lurus, parallel tak parallel, y sama dengan mx plus c dan sebagainya. Inilah yang kita gunakan teknik kahwin bulat-bulat, pangkah-pangkah dan sebagainya. Graf fungsi guys, inilah graf fungsi. Ada juga graf fungsi yang itu berkaitan dengan kita punya, itulah yang kita nak kena shaded region dan sebagainya. Matrix guys, ada soalan matrix, kecerunan bawah graf, kebarangkalian. So cikgu tak nak spesifik mana-mana soalan dekat sini, kita nak tunjukkan strategi saja. Statistik, ni section B dah guys. Satu je bab form 4. Jangan ni semua form 5. Kamu pilihlah bab apa yang kamu nak. Kalau cikgu lah ya, cikgu tak ada spesifik. Kalau admit cikgu ada spesifik. Kalau yang cikgu kan, semua bab ni semua okey. Kecuali mungkin lah ada pelajar yang bumi sebagai sfera ni memang langsung tak mau tengok. Even dia belajar secara online kat rumah kan, dia tak boleh belajar langsung bumi sebagai sfera. Even saya belajar kat sekolah pun tak faham, saya masuk kat rumah online lagi saya tak faham. Okey, itu kamu punya tahu tahap kamu kat mana, tetapi percayalah cakap cikgu, kalau banyak bumi sfera kamu buat latihan, sebenarnya soalan dia pattern dia lebih kurang sama je. Nak cari jarak yang terpendek yang melalui kutub utara, macam mana theta darab dengan yang mana case theta darab dengan 60, macam mana theta darab dengan 60, lepas tu darab dengan cos alpha. So dia ada repeated guys. Soalan ni soalan-soalan yang memang repeated. Kalau kamu tengok pun sebenarnya insya-Allah kamu boleh jawab. Ada teknik-teknik dia tertentu lah, sebab cikgu tak ajar konten pada hari ni, cikgu nak ajar strategi saja supaya kamu boleh dapat A insya-Allah ya. Okey, seterusnya kita lihat kita dah sampai ke peringkat akhir. Okey, sebenarnya yang ni adalah cikgu nak tunjukkan je lah. Macam ni kan soalan ni SPM 2019 yang terkini. Yang ini soalan volume lah guys. Solid geometry tadi, volume. Masuk ke dalam ni berapa kamu kan. Ini tak apa, soalan volume. Ini soalan nampak, soalan kita punya circular measure tadi. Sukat bulatan, boleh Fatin? Sekejap. Nanti dia orang dulu ni. Bulatan. Lepas tu yang ni nampak. Ini guys, ini salah satu tips yang cikgu nak beritahu kepada kamu. Ada pelajar cikgu selalu sebut, kalau kata kaedah matriks tidak dibenarkan. Bila kata kaedah matriks tidak dibenarkan guys, soalan apa ni? Kaedah matriks tidak dibenarkan. Confirm soalan ini adalah soalan persamaan linear serentak. Persamaan, cikgu tulis persamaan linear serentak je lah ya. Persamaan serentak, linear serentak.
Sebab apa? Sebab kaedah matrik tidak dibenarkan. Kalau kamu masih ingat lagi, kaedah matrik kan boleh selesaikan untuk dapat kita punya XY kita. Contohnya macam ni, 1, 2, katalah 10, 25 kan. Kalau di sini 2, 1, 3, 4 lah contoh. Maka kamu boleh gunakan kaedah matrik itu untuk selesaikan kita punya persamaan serentak. Boleh gunakan kalkulator juga. Tapi dia kata tidak dibenarkan. Confirm soalan inilah soalan persamaan serentak. Walaupun kalau kita tengok soalan ini, kita tak nampak ni problem solving guys. Soalan berbentuk masalah. Kita lihat kat sini, kita tahu dah persamaan serentak. Sebab apa? Sebab kaedah matrik tidak dibenarkan. Okey, kita teruskan kepada soalan lain. Ungkapan dan persamaan kuadratik. Lepas tu lah kita ada set dan sebagainya lah. Cikgu tak perlu discuss untuk 2019. Kamu boleh dapat lah video-video kita ataupun you boleh dapat soalan-soalan dalam buku pasir dan sebagainya. Baik, apa yang cikgu fokuskan pada hari ni guys? Kalau kamu lihat dekat sini. Cikgu nak yakinkan kamu sebenarnya, kamu masih ada masa untuk merubah result kamu. Kalau senior-senior kamu, diorang bulan 12, diorang dah enjoy dah, diorang dah habis dah SPM. Tapi sebenarnya mungkin ini hikmahnya. Hikmah apa? Hikmah untuk dilanjutkan SPM supaya kamu boleh tambahkan grading kamu. Mungkin kalau kata SPM dah selesai, mungkin kamu punya result mungkin B+. Ketika inilah ada lagi sebulan yang Tuhan dah bagi. Allah dah aturkan supaya kamu ada masa untuk ubah lagi result kamu. Dia minta untuk kamu berusaha lagi. Berusaha bersungguh-sungguh. Ya? Sebab kalau hanya kamu berdoa dan bertawakal tidak cukup. Nanti pelajar-pelajar ni budak agama ni, dia boleh sambung ni. Doa, usaha, doa dan tawakal. Kita mesti yakin kepada kuasa Allah, tetapi Allah suka kepada orang-orang yang rajin berusaha. Berusaha bersungguh-sungguh guys ya. So guys, apa yang cikgu nak minta untuk kamu stay dalam kita punya Telegram group kita, ya, dalam WhatsApp group kita. So lagi banyak insya-Allah sehingga SPM 2020 plus. Cikgu dah tak ada program yang terkini lah SBP lah. SBP dengan MSM pada 6, 7 dengan 8 nanti Kak Fatin bagi tahu dengan kamu. Yang tu berbayar, tetapi lepas ni dah tak ada dah program berbayar. Semua program percuma sampai SPM 2020 plus guys. Maksudnya nanti kamu stay tune, akan banyak lagi ibu-ibu yang cikgu keluarkan untuk kamu secara percuma dan kita akan buat sesi-sesi live bersama khas untuk SPM 2020 plus je. Okey, insya-Allah ya. So WhatsApp group dan Telegram kamu boleh join. Okey, so sebelum cikgu nak habis my piece, yang Mirul boleh? Kita nak dengar tips senior kamu sikit boleh? Okey, Mai. Siapa nak cakap Mai? Mai duduk sini. Kursi khas untuk kamu ni. Okey. Okey, boleh. Tapi perkenalkan diri sikit dulu ya. Ni mic ni kena pegang. Okey. Kita minta dia perkenalkan diri dulu. Ni guys, ini cikgu katakan kamu kan. Dia memang jenis maths lah. Jenis maths ya. Okey. Admat dia, cikgu kita kamu 98 percubaan. Okey, kita dengar kongsi tips dia. Macam mana? Okey, kenalkan diri dulu ni. Okey, nama saya Muhammad Hafiz Memang Fauzi. Sekolah dulu dekat SMK Tohaha. Sini SMK Tohaha juga? Ada ke? Ada. Okey. Dulu sekarang saya asasi sains dekat UPM. Bulan 5 ni dah nak masuk degree dah. So dah nak habis dah. Baru habis sem 1. So tu je. Okay. Habis. Sekarang ni kan kita cut short lah. Okay. Dia nak tanya tips macam mana you boleh dapat ADMAT. ADMAT tau. ADMAT 98. Sekalikan dengan matematik lah. Matematik apa? Percubaan? Tak tahu. Tak ingat. Tapi A+ lah kan? A+ tapi result tak ingat. Tapi ADMAT dia ingat lah sebab 98. Bangga gila. Okay. Dia tak jawab, pilih atur gabungan dengan juga kebarangkalian. Dua bab tu. Okay. Sebenarnya kan kau yang SPM ni kau kena tahu bukan kau hang just study faham konsep je. Baik, kau hang kena target kau punya markah nak target tu kat mana. Kau kena spesifikkan, kau kena dekat paper tu okey aku akan full mark kat sini. So kau dah ada rancangan dah kat mana nak dapatkan full mark dekat setiap markah. So dekat kita kat cikgu dulu pernah cakap 60% of the paper SPM ni sebenarnya adalah konsep. So kau just buat je soalan-soalan SBP, soalan-soalan trial. So konsep just sama je. So just kuatkan konsep, itu lagi penting. Study tu kena study jugalah, kena faham konsep. Bukan just baca je tapi konsep kena faham. Itulah. Okay. Saya. Sebab Hafiz ni memang minat matematik gila-gila. So boleh kongsikan sikit kenapa minat matematik dan kenapa matematik? Matematik dan matematik Tuhan. Kenapa minat matematik dan Tuhan? Minat matematik ni dia kena macam memang kena pupuk daripada dia tak boleh minat secara tiba-tiba. Dia memang ada hasil minat tu dia daripada macam sekolah dia naik sekolah menengah dia still ada macam matematik ni kau kena tahu just dia kena ada semangat nak ingin tahu benda yang baru. Dan Hafiz bukan terhad je untuk belajar math ni dekat peringkat SPM je. Just cari banyak lagi ilmu tentang matematik ni.
Macam tu lah. So guys, cikgu nak kongsi sikit. Dia dengar suara cikgu Okey, sekejap. Cikgu nak kongsi sikit. Cikgu teringat Apis ni. Cikgu teringat satu benda Amirul. Cikgu teringat satu benda. Masa dia awal-awal dia belajar AdMath dengan cikgu masa form 5 awal-awal tu. Kamu tahu dia buat apa? Dia potong satu keratan rentas akhbar. Dia boleh sahkan ni. Dia potong satu keratan rentas akhbar. Ya. Dia cari apakah bidang matematik yang berkaitan, future matematik, yang bidang pekerjaan yang berkaitan dengan matematik. Penuh guys, dekat 100 lebih dia senarai kat cikgu. Dan dia tanya cikgu satu-satu, cikgu, yang ni kerja ni matematik ni bahagian apa? Bahagian apa? Cikgu sendiri pun tak dapat detect. Ya, cikgu tak tahu bahagian apa. So memang spesifik gila. So maksudnya apa? Cikgu nampak bahawa dia menuju kepada satu bidang spesifik. Dia dah nampak dah hala tuju apa yang bahagian matematik yang dia nak pergi. Dan sekarang ni memang bahagian matematik bis. Bahagian matematik dekat UPM. So asasi sains ya. So guys, boleh jadikan idol kamu, model kamu. Okey, Mirul nak share sesuatu Mirul? Mirul. Kusis. Nak share sesuatu boleh? dia segan. Orang kita. Okey. So guys, nak tengok muka Mirul lah, Mirul. Dia nak tengok muka Mirul lah. Kusis saya kena kusis. Ni senior kamu kusis. Nak? Boleh, Mirul, share sikit lah macam mana result kamu sebelum-sebelum ni dan peningkatan kamu dan sebagainya. Apa yang kamu cakap? Boleh ni? Boleh. Okey, kita dengar sekejap Kusis tu apa? Sekolah Sains Agama Kuala Selangor kan? Sekolah Sains. Sekolah Sains lah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor. Okey, Amirul. Ni orang Korea ni. Okey, Mirul, kenalkan diri sikit. Nama Muhammad Amnul Haziq. Belajar kat mana sekarang? Belajar dekat UiTM Segamat dalam jurusan Diploma Sains dan Matematik. Dia pun result dia meningkat guys. Result dia meningkat. Kamu tanya macam mana awal-awal meningkat result dia dan macam mana SPM dia akhir sekali. Matematik dengan AdMath. Bagi dia cerita sendiri. Time masa form 4 dulu, awal-awal tu Math dengan AdMath tu cukup-cukup makan je lah saya. Pernah fail tak? Tapi AdMath tak pernah fail lagi lah. AdMath dengan Math tak pernah fail lagi lah. Okey, dia parah-parah hidung lah. Okey. 40 rasa. Okey, 40 macam tu, right? So bila dah percubaan tu makin lama makin meningkat. Alhamdulillah yang SPM okey lah, tak ada lah power macam Hafiz ni. Okey. Berapa result you SPM? Tak apa, jadikan inspirasi. Daripada 40, you tengok berapa result akhir untuk SPM dia? B+ lah ni. B+. Untuk AdMath B+? AdMath. Kalau Math A+. A+, nampak? AdMath dia B+, Maths dia dapat A+. Kamu gembira tak dengan markah kamu result SPM? Boleh lah, kita bersyukur. Alhamdulillah. Okay, alright. So terima kasih banyak Mirul. Mirul sekarang belajar kat UiTM. Kau apa Mirul? Diploma Sains Matematik. Matematik juga. Okay, thank you very much Mirul. Okay, so boleh ambil nanti UiTM okay, dah promote UiTM. So guys, baik. So guys, dia promote lagi UiTM. So guys, baik. So apa yang cikgu cuma nak compare dengan dia orang ni? Kebetulan ni guys, cikgu tak plan pun. Cikgu pernah jemput dia orang tapi cikgu tak tahu pula dia orang datang on time juga ketika cikgu tengah nak live. Cikgu nak kamu jadikan dia orang ni sebagai sumber inspirasi. Okay? So jadikan. Kadang-kadang maths kita dengan maths kita dapat B+ ataupun A is, kamu bayangkanlah dapat result B+ dengan A+. So the best one. So guys, cikgu tak nak panjangkan cerita. Stay tune dalam WhatsApp group kita dengan Telegram group kita. Kak Fatin nak masuk? Okey, Kak Fatin nak sambung sikit lah pasal program kasih bedah SPM kita yang mana yang masuk sesi 1 tadi dah tahulah. Tapi yang baru masuk sesi 2 ni akan nak terang sikit pasal program kasih bedah SPM. Soalan MRSM dan soalan SPP kita. Okey, program ni 3 hari, 6 hingga 6, 7, 8 Januari. Ada 3 package, package A, package B, package C. Okey, akak terangkan pasal package A dulu ya. Package A kita ada subjek biologi, English, Math, AdMath. Hanya dengan harga RM90 sahaja. Package berbayar ya. Dan seterusnya package B kita ada subjek Science, English, Math dan AdMath. RM90 juga sama. Dan akhir sekali package C kita ada Science, English dan Math. Yang ini murah sikit, RM60 sahaja. Okey, bagi korang yang berminat, korang boleh daftar sekarang pada www.pitinstudio.com. Korang boleh tengok dekat skrin kita ataupun korang boleh WhatsApp 016-259-1049. Korang kena WhatsApp segeralah, daftar segera sebab kita dah tak lama dah. 6 hari bulan ni kita akan start lah. Okey, itu saja daripada Kak Fatin. Terima kasih kepada yang masuk seminar hari ni, seminar 1 dan seminar 2. Terima kasih sangat-sangat. Okey, stay tune, apa-apa update kita orang akan update di Telegram channel. Terima kasih.